Okey. Uh, untuk menjadi seorang peguam ni bukanlah terikat hanya untuk menjadi peguam hanya ada di kod semata-mata, tetapi bidang tu adalah sangat luas untuk diterokai dan untuk dimiliki. Baik. So kalau kita tengok ya, daripada kalau ada siapa tengok daripada awal, mungkin Wan Aisyah ada tengok daripada awal. Video tadi adalah merupakan seorang pelajar undang-undang di UIA yang mana menceritakan sedikit lah berkaitan dengan kejayaan sebagai seorang peguam. Baik. So secara ringkasnya kita terus bila nak cari maklumat ya, cikgu percaya bila cikgu suruh cari maklumat, tidak ramai dalam kalangan murid-murid kamu ni yang nak cari sendiri. Jenak juga cikgu bimbing, jenak juga mungkin ada orang dewasa untuk nak bantu kamu. Tak apa, kita cikgu raikanlah permintaan tersebut. Cumanya mungkin untuk malam ini dalam masa 1 jam mungkin tak dapatlah nak memenuhi kebanyakan maklumat yang kamu mahukan, dan mungkin cikgu pun tak dapat nak bagi maklumat terlalu detail. Kerana cikgu pun mungkin ada limitasi lah dalam bidang untuk pengetahuan berkaitan dengan bidang undang-undang ini. Okay, kalau kita tengok laluan SEPAS SPM ya, sebenarnya kalau kamu buka Google, type saja untuk laluan SEPAS SPM yang melayakkan anda menjadi seorang peguam, hakim ataupun pendakwa raya. Ya, boleh baca, tapi tak apa, malam ni kita baca sama-sama. Okay, terdapat banyak, kalau anda nak jadi seorang lawyer, terdapat banyak laluan untuk mendapatkan ijazah undang-undang di Malaysia, selain turut berpeluang menyambung pengajian ke universiti terkemuka dunia dalam bidang perundangan seperti di UK, Australia dan Amerika Syarikat. Itu negara-negara yang terkenal dengan bidang undang-undang. Okay, seperti yang cikgu nyatakan, bagi mencapai impian tersebut, apakah laluan selepas SPM? Laluannya sama ada kamu masuk pra-universiti untuk program STPM, ataupun kamu masuk program A-level, ataupun kamu masuk program IB, matrikulasi, asasi, ataupun diploma. Okay, ini kita dah bincangkan semalam. STPM adalah ambil masa 2 tahun, tetapi untuk nak dapat fast track hanyalah A-level, IB, program matrikulasi dan program asasi. Itu adalah laluan fast track. Yang lain tu laluan yang mengambil masa 1 tahun ke 2 tahun macam itulah. Baik, sebelum anda memilih program pra-universiti, kamu perlu tahu perlu sekurang-kurangnya 5 kredit lulus di peringkat SPM. Ini 5 kredit ni syarat minimum saja. Bukanlah saya kata cukuplah dapat 5 kredit. Tak Kalau 5 kredit tu kalau boleh dapat A lagi baguslah, cemerlang. Lagi tinggi sebab kamu akan ada persaingan dengan lebih kurang berapa orang calon 500,000 calon ke lebih kurang macam itulah untuk calon SPM tahun 2020 ataupun kalau kemasukan tahun 2021 kalau ditakdirkan, ataupun 2022 untuk kamu nak masuk ijazah undang-undang itu, mungkin tempat untuk masuk universiti dalam bidang undang-undang tu mungkin hanya 2,000 sahaja, tetapi yang memohon adalah seramai 10,000. Jadi kamu perlu bersaing dengan 10,000 calon yang lain yang memohon untuk kursus undang-undang tersebut. Jadi sudah tentulah pihak universiti akan mengambil pelajar-pelajar yang mempunyai kelulusan yang lebih cemerlang, yang lebih yakin untuk menamatkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang undang-undang. Ya, 5 kredit lulus ini merupakan syarat utama yang ditetapkan oleh Badan Peguam ataupun dinamakan sebagai Bar Council di Malaysia sebelum melayakkan anda mengambil kursus undang-undang. Ya, berikut adalah cara dia. Ini STPM. STPM ini adalah dia taraf standard je dengan GCE, A-level dan di UK, dan diterima untuk kemasukan di banyak universiti terkemuka di luar negara. Ramai pelajar tertanya-tanya mata pelajaran yang mana perlu diambil sebagai persediaan untuk diterima di surat undang-undang.
Secara umumnya, institusi pendidikan yang menawarkan kursus undang-undang Malaysia menerima pelajar sama ada kamu ni daripada aliran sastra ataupun aliran sains. Tak jadi masalah. Okey. Ini dah jelas dah. Boleh je. Jika kamu membuat keputusan mengambil STPM, anda perlu mendapat sekurang-kurangnya CGPA 2.8. Ini minimum maksudnya ya. Sebaiknya adalah 3.5 ke atas. Dan muat band 4 dan selain lulus temu 2. Ini syarat minimum. So sebaiknya tinggi lebih baiklah, lebih baik dia punya prestasi akademik, lebih ke potensi untuk nak dapat diterima belajar dalam bidang undang-undang tu semakin tinggi. Walau bagaimanapun, ia bergantung kepada syarat-syarat kelayakan mengikut di universiti. Okay. Ini syarat sama ada di sini adalah UM, UITM, UIAM, UKM, USIM dan UNIZA. Okay, tadi kalau pelajar semua ada tengok video tadi, hanyalah di peringkat USIM saja mungkin ada masalah, iaitu pelajar undang-undangnya belum diiktiraf, tak dapat lesen untuk menjadi seorang peguam. Dia ada isu berkaitan dengan syarat untuk menjadi seorang lawyer boleh mengamalkan undang-undang. Jadi dia ada perkara yang dia tidak cukup syarat dan sekarang ni masih dalam peringkat perbincangan. Peringkat USIM kata dia dah cukup memenuhi syarat, tapi pihak badan peguam kata tak penuhi. Jadi kalau nak ambil undang-undang, cikgu nasihatkan yang USIM ni UKIV lah, sehinggalah you dah dapat confirmation bahawa USIM telah boleh diterima sebagai seorang peguam. Dan ini syarat-syarat untuk menjadi pelajar undang-undang. Okay, di UITM, Sarjana Muda Undang-Undang. Sekurang-kurangnya you dapat PNGK 3.0, mendapat sekurang-kurangnya grade B peringkat SPM dalam 3 mata pelajaran termasuk pengajian ini bagi mereka yang masuk daluan STPM. Okay, dan mendapat kepujian sekurang-kurangnya kepujian grade 3B ataupun B tambah pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut. So pastikan bahasa Inggeris kamu sekurang-kurangnya B+, maksudnya B tambah, itu syarat minimum. Kemudian mendapat sekurang-kurangnya grade C bagi matematik ataupun ADMAT, matematik tambahan ataupun matematik kertas Julai. Ini minimum. So, matematik paling sekurang-kurangnya C, lagi tinggi lagi bagus. Dan mendapat sekurang-kurangnya tahap 4 band 4 dalam muat dan lulus temu 2 yang dikendalikan oleh Fakulti Undang-Undang. So dia ada proses interview. Ini insya-Allah akan datang kita akan bincang tentang bagaimanakah proses temu 2 berlaku, bagaimana nak buat resume dan sebagainya. Okay, ini undang UITM. Seterusnya adalah dalam UNIZA. UNIZA adalah Universiti Sultan Zainal Abidin di Terengganu. Okay, kalau rasa macam dah bosan hidup di Kuala Lumpur dengan jamnya, dengan hiruk-piruknya, sesaknya orang, bolehlah mohon ke Universiti UNIZA ni dekat Kuala Terengganu, di kawasan pantai timur yang mungkin tenang, banyak pantai, mungkin boleh selesa dan seronok lah sambil belajar, sambil boleh bercuti. Baik, untuk di UNIZA ni pula rendah tadi 3.0 di UITM, sekarang ini UNIZA dia rendahkan kepada 2.8 pada peringkat STPM dan mendapat sekurang-kurangnya grade C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut: bahasa Inggeris, pendidikan Islam atau pendidikan moral, tasawuf Islam atau pendidikan syariah. Ni atau maksudnya salah satu je ya. Dan mendapat sekurang-kurangnya grade C mana-mana 2 mata pelajaran selain daripada bahasa Melayu pada peringkat SPM. Dan mendapat sekurang-kurangnya tahap 4 dalam band 4 dalam MUAT, ataupun mendapat sekurang-kurangnya tahap 3 band 3 dalam MUAT dan grade A tolak ataupun A2 dalam pelajaran bahasa Inggeris pada peringkat SPM. Dan tiada cacat pertuturan, kena lancar lah. So kalau
ada gagap tu, kalau interview memang tak lepas lah, maksudnya tak lepas, kena lancar dan jelas. Okay, ini untuk UNISA. Okay, seterusnya adalah program di peringkat undang-undang di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi ya. Ini ditinggi mendapat sekurang-kurangnya grade B 3 pada peringkat SPM dalam mana-mana 3 mata pelajaran berikut: ekonomi, pengajian perniagaan, perakaunan, ICT, matematik, usuluddin, syariah, bahasa Melayu atau bahasa Arab, sejarah, geografi, kesusastraan Melayu dan literature in English. Ini dia salah satu. Dia nak 3 mata pelajaran. So kalau dia ambil 3 subjek dalam SPM ni, tak kisah mana-mana, dia akan ambil 3 yang paling tinggi lah. Dan mendapat sekurang-kurangnya grade C 6C dalam peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut: matematik dan AdMath. Dan mendapat sekurang-kurangnya tahap 4 dalam MUAT, atau mendapat sekurangnya tahap 3 dalam MUAT, dan mendapat sekurang-kurangnya A tolak grade 2A pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut: bahasa Inggeris, dan lulus ujian temu duga yang ditetapkan oleh fakulti. Okay, itu UKM. Dan kemudian di Universiti Malaya sama juga 3.0 dan dapat sekurang-kurangnya grade B tambah pada peringkat SPM dalam mata pelajaran pengajian am, dan mendapat sekurang-kurangnya grade A tolak pada peringkat SPM. Dan mendapat sekurang-kurangnya band 4 tahap 4 dalam MUAT, dan seterusnya cemerlang dalam temu duga. Okay, kemudian ini adalah di sama juga Universiti Malaya. Okay. Kemudian di USIM dia rendah sikit, mendapat sekurang-kurangnya grade C 2.0 pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut: bahasa Arab ataupun syariah. Sebab USIM ni dia provide untuk mereka yang nak jadi peguam di mahkamah syariah ya. Jadi kebanyakan mereka adalah pelajar daripada lulusan sekolah agama lah, daripada sekolah Islam, Kisas, sekolah Mahat Tafiz, Mahat Hamidah Kajang, sebagainya lah, kebanyakan yang masuk ke dalam USIM ni. Dan mendapat sekurang-kurangnya grade C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut: bahasa Arab, matematik. Yang ni kamu tidak berkaitan lah, tak ada kaitan, melainkan kamu ada ambil paper bahasa Arab di luar apa nama tu, di luar lah, maksudnya bukan dalam sistem sekolah. Yang cikgu tahu di UiHidup 3 rasanya tak ada orang yang ambil kursus bahasa Arab lah. Tak tahu kalau jadi calon luar dekat kat luar. Okey, seterusnya di UUM mendapat sekurang-kurangnya 2.75 pada peringkat STPM, mendapat sekurang-kurangnya grade B pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut: sejarah, mendapat sekurang-kurangnya kepujian 6C pada peringkat dalam mata pelajaran berikut: bahasa Melayu, bahasa Inggeris, mendapat sekurang-kurangnya tahap band 4 dan mendapat sekurang-kurangnya tahap band 3 dalam MUAT, dan mendapat grade A tolak ataupun 2A bagi mata pelajaran bahasa Inggeris di peringkat SPM. Ni UUM. Okay. Okay, dia ada 2 kursus, satu ijazah sarjana muda undang-undang, kemudian ijazah sarjana falsafah undang-undang dengan perniagaan dengan kepujian. So macam tadilah, bahawa dia bukan cerita pasal undang-undang dekat dalam kod, dalam isu pendakwa raya, siapa bersalah dan sebagainya, tapi juga ada berkaitan dengan perniagaan. Ini yang cikgu cakap malam yang lepas, bahawa selain daripada bekerja di mahkamah, ada juga yang bekerja di pejabat, ada juga yang bekerja di bank, ataupun hanya membuat dokumen dan sebagainya lah untuk nak jadi seorang pengamal undang-undang. Okey, dan kemudian yang popular juga adalah sarjana muda undang-undang kepujian di UIA Gombak, mendapat sekurang-kurangnya PNJK 3.0, mendapat tahap 4 band 4 dalam MUAT, dan mendapatkan sekurang-kurangnya 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut: pendidikan Islam, pendidikan ni atau sama ada ya, matematik ataupun matematik tambahan, sejarah, mana-mana 3 mata pelajaran lain termasuk bahasa Melayu. Dan kemudian lulus ujian dan temu duga yang telah ditetapkan. So maksudnya nak masuk undang-undang ni, kamu akan bersaing dengan pelajar-pelajar yang layak untuk mendapat pusat asasi di UIA Gombak tu lah. Di UIA asasi dekat Gambang, Kuantan. Selepas mereka habis asasi 1 tahun, mereka akan masuk di UIA. Dan kalau ada tempat, barulah
UIA akan tawarkan kepada mereka yang bukan daripada asasi, maksudnya pelajar daripada tingkatan 6 ataupun pelajar yang daripada kolej, matrikulasi, asas A level dan sebagainya lah. Ini syarat untuk menjadi untuk nak masuk dalam bidang ijazah undang-undang. Okey, so kemudian kalau kita tengok susah ke nak jadi peguam ni? Okay, dalam artikel ni menulis kami tanya 3 bekas pelajar guaman, ini pendapat mereka lah. Okay, bila nak belajar undang-undang ni, mana tadi? Bila nak belajar undang-undang ni, kamu kena faham apa penggunaan bahasa profesional dalam dunia perundangan. Dia tak boleh guna bahasa kampung macam kita lah, aku, engkau. Mereka ni bila masuk dalam undang-undang ni ada laras bahasa undang-undang yang perlu kamu kuasai. Kalau tulis dalam bahasa Melayu, sebab tu lah di sekolah kita ajar kamu asas penulisan. Tapi mungkin kebanyakannya menggunakan laras biasa tetapi bersifat akademik yang tinggi. Dan kalau di bidang undang-undang, kalau kamu menulis, dia ada laras bahasa undang-undang yang tersendiri. Sebab tu kalau kamu pernah baca buku undang-undang ataupun pernah baca artikel tentang undang-undang, bahasa dia adalah bahasa yang bukan biasa kita, bukan macam surat khabar, kita baca surat khabar ataupun you baca majalah tu. Dia tidak begitu. Dia ada laras undang-undang cara dia akan tulis mengikut kanun kesiasaan 302 macam tu lah. Mandatory, kita mungkin tak apa-apa nak faham kalau kita bukan dalam bidang undang-undang. So seperti bidang profesional yang lain, jurusan perundangan ada ayat atau perkataan istimewa mereka sendiri, seperti contoh mens rea yang bermaksud niat ataupun actus reus yang bermaksud perbuatan ini bahasa dari Itali dalam mahkamah. Ini macam semalam lah cikgu cakap tentang soal intention lah, niat. Kalau dia mencuri tu, apa niat dia? Dia mencuri tu sebab untuk diri sendiri ke? Dia mencuri tu sebab dia nak tolong mak dia yang tengah sakit kanser ke? Ataupun dia mencuri tu sebab nak tolong kawan dia yang memang sedang susah ke? Ataupun dia mencuri tu untuk dia nak memang sangat lapar dah 4-5 hari. COVID ni ayah tak kerja, mak tak kerja, dan dia terpaksa curi makanan tu untuk perut dan adik-beradik dia makan. Jadi kalaulah dia kena tangkap pun, seharusnya mahkamah undang-undang, kes kecurian seperti itu dia tidaklah sama beratnya hukuman seperti mereka yang mencuri sebab dia nak seronok tadilah, macam dia nak meropak emas. Kita akan tengok, hakim akan tengok, lawyer undang-undang, peguam bela, pendakwa raya akan tengok kes lah, polis akan bagi siasat, kita akan tengok intention tu lah, apa benda yang diropak, di mana, tempatnya di mana, kenapa, sebagainya. Maka daripada bukti-bukti itulah, maka akan berbahaslah tentang bukti-bukti sama ada dia dapati bersalah ataupun tidak bersalah. Okay, so kalau dalam undang-undang kita sebut bukti, evidence, tapi sebenarnya di undang-undang kita sebut barang kes ataupun biasa digelar sebagai prima facie. Kalau luar, kalau kita guna suspek, tapi kalau bahasa undang-undang kita akan sebut orang yang bersalah itu sebagai defendant tertuduh, defendant lah, dia ada istilah nama begitu. Untuk artikel ni kami telah menemu ramah 2 orang peguam dan seorang pelatih dan kamar untuk kami. Penggunaan bahasa profesional peguam tak ada dah susah mana, janji bahasa Melayu dan bahasa Inggeris telah dikuasai pelajar. Baik. Penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sangatlah penting. Malah katanya lagi tentang penggunaan bahasa jargon merupakan sebahagian daripada seorang peguam. So nak tak nak memang kena tahu. Tapi ini tak semestinya kena hafal semua perkataan jargon on the spot. Ini kamu boleh baca sendiri, artikel ni boleh type je. Yang ni seperti yang kita bincangkan tadi, tak semua peguam masuk mahkamah, ada juga yang duduk office saja. Mungkin ada yang tak tahu, tapi dalam bidang peguaman di Malaysia sangatlah meluas. Menurut Azlan, peguam terbagi kepada 2 jenis. Yang pertama, litigation lawyer. Peguam macam ni adalah yang kita selalu nampak kat dalam TV tu, masuk mahkamah dan berbahas tentang kes-kes yang mereka wakili. Yang kedua, conveyancing
lawyer ataupun non-court lawyers, mereka ni perlu tak masuk mahkamah tapi lebih kepada kertas kerja seperti menyelesaikan hal undang-undang macam pembelian tanah, rumah dan sebagainya. Okay. Yang ketiga, tempoh chambering di Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak berbeza. Chamber ni adalah kita nak kata sebagai persediaan sebelum nak jadi peguam profesional. Okay, tapi yang keliru dengan latihan industri tak berbeza sebab yang tu pun pelajar government kena buat juga. Okey, berdasarkan chambering makan masa 9 bulan untuk lesen government ya. Chambering ni satu macam dia dah habis belajar tu dia hantar satu tempat untuk nak buat latihan lah government sama 9 bulan dan kalau lulus barulah boleh dia terima untuk menjadi seorang peguam. Ini untuk Semenanjung Malaysia 9 bulan, 12 bulan untuk mereka yang berasal ataupun belajar di Sabah dan Sarawak. Kerana di Malaysia ni kena ada kita kalau belajar sejarah, kita ada dua jenis mahkamah tinggi iaitu Mahkamah Tinggi Malaya dan juga Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. So cara proses prosedur perundangan dia agak ada berbeza sikit. Okey, menurut Azlan sebab di Sabah Sarawak ni kalau kat sini hakim, kat sana kita kena hormat apa istilah nama dia, dia macam ketua adat. Dekat Sabah Sarawak tu ada banyak adat-adat, banyak kaum, suku kaum, maka dia ada mahkamah adat dan mahkamah hormat menerima ketua adat dia sebagai hakim juga dalam menentukan keputusan-keputusan dalam melibatkan kes-kes jenayah. Okey, selesai latihan industri dan chambering tak termasuk korang boleh terus jadi lawyer. Macam doktor atau juruterus dengan bidang, Azlan kata pelatih guaman kena dapat PC, Practice Certificate ataupun sejak amalan guaman dulu sebelum dapat jadi peguam. Selesai je tempoh chambering, pelatih dalam kamar kena apply untuk jadi lawyer. Long call atau call to the bar, ini merupakan satu proses macam graduation di mana pelatih kamar akan dipanggil, masuk ke mahkamah dan peguam yang bertauliah atau senior lawyer akan buat satu kenyataan dan membacakan biodata pelatih dalam kamar tersebut kepada hakim dan orang awam. Okey. Ini kamu boleh baca sendirilah. Okey. Baik, kita buka pada persoalan. Kalau ada nak tanya soalan. Ada 8 orang aja kat sini. Okey, Nick ada nak tanya soalan? Boleh dengar tak? Hello? Okey, cikgu. Peguam susah ke nak dapat beasiswa? Okey, so semalam kita ada cerita pasal beasiswa. Kita boleh dah, kalau kita tengok kat sini, macam mana nak dapatkan beasiswa, macam cikgu menyatakan semalam. Untuk beasiswa, okey, ini kalau Nick berminat untuk menjadi lawyer di luar ataupun belajar di luar negara, ini antara universiti-universiti yang akan menawarkan beasiswa lah, scholarship seperti the University of Adelaide. Okey, ini antara contoh-contohnya. You type aja scholarship. Okey, yang menawarkan scholarship di luar negara ataupun kita tengok di Malaysia ya. Apakah yang menawarkan? Contoh adalah University of London International Program in Malaysia, Universiti Malaya, Dallas University, UPM, Advanced CAT, UIATC dan UITM. Okay, kita tengoklah. Katakanlah you nak masuk ke Universiti Malaya. Dan kalau you nak masuk ke Universiti Malaya, ini adalah dia punya dia punya fees
untuk nak ini postgraduate ni masters lah, habis degree. Okay, tapi kalau untuk undergraduate, mana undergraduate ada ke? Okay, sama ada you boleh dapat funding sebenarnya, sama ada macam cikgu nyatakan semalam, you juga boleh mohon di peringkat JPA, siswa yang di Pertuan Agong tu. Semalam tu yang banyak beasiswa yang di Pertuan Agong contohnya. Okay. Ini untuk yang abang dan kakak kamu last year lah, yang dapat skor, dapat result yang bagus. Ini syarat-syarat dia. Kalau nak belajar untuk jadi bidang, so ditawarkan untuk bidang sarjana, ijazah dan bidang sains teknologi, ekonomi, undang-undang dan kawangan Islam. Syarat dia tidak lebih berumur 35 tahun, CGPA 3.75 ataupun first class, kelas pertama cemerlang dan ijazah sarjana dan peringkat PhD, aktif dalam kegiatan core curriculum, aktiviti masyarakat. Inilah dia punya kriteria. So kalau awak result bagus, InsyaAllah terpilihlah. Soal susah ke senang, memang dia satu persaingan lah untuk nak mendapatkan beasiswa tersebut. Itu standard mana-mana kursus pun, bukan saja bidang undang-undang, tetapi dalam bidang lain pun samalah. Susah tak susah, you memang kena compete lah dengan orang lain. Usually markah sejarah saya teruk and ramai orang cakap nak jadi peguam kena sejarah tinggi. Boleh ke saya nak jadi peguam ni cikgu? Sejarah saya usually, okay. So Nick tadi macam cikgu bagi tahu tadi. So kalau you tengok syarat ni, kalau you nak jadi undang-undang, jadi lawyer juga, you masa memilih program universiti, ambillah program universiti yang berikan markah yang dia punya kriteria tu rendah. Contoh tadi cikgu bagi tahu tadi di mana tadi, ni UiTM pun tinggi juga. Ini okay, macam Uniza tengok dia rendah 2.8 peringkat STPM. Bahasa Inggeris tu je nak C saja. Ni pendidikan Islam. Dalam apa nama ni, Uniza ni dia tak sebut pun sejarah. Dia cuma dia bagi tahu bahasa Inggeris, pendidikan Islam, dan mendapat grade C mana-mana 2 mata pelajaran selain daripada bahasa Melayu dan peringkat SPM. Dan bahasa Inggeris yang paling penting sebenarnya. Dan sebenarnya nak bagi tahu dekat kamu bahawa kalau di UKM ni dia nak grade B. Ni Zaka ya, ini STPM, grade B. Dan grade C ataupun 6C pada peringkat SPM. You kena tengok kat sini. Okay, sejarah ni ialah orang kata apa nak kata, nampak tak? Ni nampak kat tadi yang cikgu tunjuk tadi? Syarat yang UiTM tadi, nampak tak? Ni boleh buka suara tu, buka mic tu. Tak ramai orang tak apa. Okay, nampak ya? So, you boleh tengok kat situ lah syarat kat situ tadi. Mana tadi? Saya dah stop ke belum? Dia punya sharing. Okay dah. Jap. You tengok dekat sini. Ini syarat-syarat dia tadi. You ambil universiti yang rendah lah. Contoh macam di Uniza. Dia cuma nak grade C dalam bahasa Inggeris, pendidikan Islam, dan grade C dalam mana-mana pelajaran yang lain gitu. Okay, so sebab tu bila nak masuk universiti tu dia memang kena guna kaedah yang bijaksana untuk nak pilih kursus tersebut. Supaya you tak compete dengan orang yang teror-teror lah. Ya, tapi sejarah ni kalau you dapat apa tadi? A tolak or B plus ni okey lah ni, standard okey. Pada cikgu rasa boleh je. Tak ada hal. Sejarah tu asas saja.
Sebab bila you belajar undang-undang, you baca balik. Bukannya maksudnya semestinya you hafal. Semua pelajaran pun memanglah kena hafal. Tapi dia bukanlah level tinggi pun. Yang kamu belajar sejarah di peringkat SPM tu bukan level tinggi pun. Itu hanyalah setakat pengetahuan umum saja. Dia belumlah capai tahap you nak analisis, you nak berbahas. Tak sampai tahap lagi pun. Untuk umur 17 tahun, sebab itulah di peringkat sejarah tu level subjek tu macam tu lah. Tak adalah nak kata rendah sangat, juga tak adalah nak cakap pun tinggi sangat. So biasa-biasa je, boleh lah maksudnya begitu. Okay, ada lagi soalan lain? Sarah Akilah ada nak tanya? Hidayah, Dino Sepet ni siapa? Ain Alia nak tanya? Izul ke? Tak ada, okay. So kalau tak ada, yang itulah kalau nak cerita pasal lawyer peguam, begitulah. So insyaAllah nanti kita akan bincang tentang cikgu akan cuba bawa seorang pengamat undang-undang untuk berkongsi dengan kamu lah apakah kejayaan undang-undang. So malam ni hanyalah sekitar kita nak orang kata brainstorm saja undang-undang. Selebihnya kalau you berminat, kamu boleh ni lah maksudnya explore lagi lah. Tengok tadi cikgu bagi contoh maklumat YouTube yang you boleh troka kan. Mungkin kita boleh dengar sekali lagi kalau untuk Ain dengan Nick yang mungkin masuk lambat tadi, iaitu tentang YouTube berkaitan dengan undang-undang. By the book. Dalam ITN, the Book Foundation dan undang-undang daripada Pusat Asasi CFS IIUM Gambang. After you have finished your SPM, you boleh apply for law sama ada in foundation or diploma level. But foundation is considered as fast track sebab ambil masa setahun je and then you boleh terus ambil degree. But for diploma, boleh ambil masa sampai 3 tahun. Okay. But sekarang kita akan spesifik to Book Foundation. Kalau nak ambil law in foundation, ada 3. Sama ada dekat UIA, UITM dan USIM. Kalau Uniza dah masuk diploma undang-undang syariah. Kalau USIM masuk tamhidi syariah, undang-undang syariah. Kalau UITM ada 2 branches of law, sama ada you nak continue syllabus undang-undang UITM ataupun syllabus undang-undang KPM. But dekat UIA only available for 1 syllabus. Okay. Okay, so ini contohnya lah. Maksudnya ada banyak lagi. Kalau nak tengok, you boleh tahu sendiri lah. Nanti habis data you main kat sini kan. Yang tu you boleh troka. So banyak kaedah untuk nak mencari maklumat. Apa yang cikgu buat ni adalah untuk basic saja, daripada you tak buat apa-apa kan. Macam hanging, stress, SPM, asyik tunda. Mungkin boleh tunda lagi. Dah tunda pula, tak tahu tarikh sebenar dengan isu pandemik COVID. Lepas tu bila belajar pun tak tahu nak belajar apa, tak tahu cara macam mana nak belajar dan sebagainya. So bolehlah explore sikit-sikit berkaitan dengan bidang kerjaya awak. Dan kalaulah you rasa macam memerlukan hikmat nasihat cikgu, boleh WhatsApp je cikgu dan kita akan cuba untuk bantu kamu lah. Dan lagi bagus kalau kita boleh buat macam ni, kita panggil yang kawan you yang memang your klik yang betul-betul close, rapat. Kita buat macam ni bagus, 6 orang, dan kita bincang terus direct share apa yang you hadapi ketika ini kan. Kita buat orang kata kelompok ataupun counselling talian online lah kita katakan. So kita boleh bincang. So kalau 2, 4, 6, 7 orang ni cikgu boleh kawal.
Kalau 80 orang, bagi tu 40 orang, 50 orang tu pasal go through susah nak, kita agak susah nak control. Tapi kalau boleh dapat dalam 8 ke 10 orang ni cantik, kita boleh konsisten lah. So you boleh cadangkan pun dengan cikgu kita nak bincangkan tentang perkara ni. Ya, silakan. Mana yang cikgu rasa cikgu boleh bantu, insyaAllah cikgu akan bantulah. Kalau subjek tentang subjek, cikgu prefer untuk you bincang dengan cikgu subjek kamu lah. Tapi kalau untuk yang cerita-cerita pasal career, boleh je dekat kita bincang kat Google Meet kalau you rasa lebih selesa. Kadang-kadang dengan WhatsApp ni kadang-kadang lambat nak respon dan sebagainya. Gitu. Okey, Hidayah, ada soalan nak tanya? Last? Ada apa nak bagi tahu apa yang you dapat hari ni? Cikgu. Ya. Tanya. Ain. Cikgu kan saya kan masuk sekolah agama kan. Lepas tu belajar yang syariah, Islam semua tu. Alright. Lepas tu kalau jadi saya sesuai untuk ambil ni lah kan. Apa ni? Undang-undang bahagian syariah Islam Boleh? Yes, betul. Boleh. You boleh apply dalam bidang undang-undang syariah Islamiah. Kalau you tak nak masuk undang-undang syariah, you nak masuk undang-undang sivil pun tak jadi masalah, Ain. Sebab tadi awal-awal cikgu dah nyatakan tadi bahawa untuk masuk bidang undang-undang, dia boleh saja daripada pelajar yang aliran sains, dia boleh juga pelajar daripada aliran sastra. Dan dia mesti ada subjek-subjek yang dia bersifat pilihan, dia bukan bersifat mutlak wajib. Tak. Kalau macam Uniza tadi, dia suka yang biasa universiti-universiti yang Islamik tu, macam Uniza, USIM, jenaklah paper-paper yang awak ambil tadi sekarang ni, Quran Sunnah, Tahfiz ke dan sebagainya, satu kelebihan. Tetapi untuk pelajar undang-undang yang sekolah macam UHJ 23 ni, tak ada kursus berkaitan dengan Quran Sunnah dan sebagainya, masuklah law, civil law tu lah. Dan kalau nak ambil pun boleh sebenarnya nak ambil Quran Sunnah, tapi kena extra tuition lah. Ambil Quran Sunnah ataupun ambil syariah, ambil paper tambahan lah maksudnya. Maksudnya kalau orang lain you ambil STP, orang lain ambil tak ambil paper tu, yang ambil lah paper tu secara bersendirian lah di luar, pusat-pusat tuition dekat luar sebagainya. Macam tu. Sebanyak laluan, dia tak ada sempit maksudnya. Cumanya soal lambat fast track dengan tak fast track saja. Dan kemudian kesungguhan je. Dia tak ada isu pun. Yang penting kalau you passion dalam bidang tu, buat macam mana pun insya-Allah dia boleh jadilah. Dia lambat, slow lambat apa ni, sama ada cepat lambat tu, itu soal rezeki Tuhan bagi. Yang penting you punya effort lah, effort untuk nak dapatkan cita-cita you sebagai seorang peramal undang-undang lah. Dan jangan sempit sebagai lawyer tu undang-undang saja, macam cikgu beritahu, you boleh naik pangkat jadi hakim, boleh juga jadi pangkat jadi peguam negara, magistrate dan sebagainya. Dan kamu kena faham dalam undang-undang kita ni, dia bukan bersifat undang-undang yang mana bila dia bersifat hakim, ada pendakwa raya, ada peguam bela. Dia bukan macam tu. Dalam sistem kehakiman kita ni, kita ikut style Amerika. Maksudnya memang ada ketua hakim, tetapi ada lebih kurang, kalau tak salah cikgu, ada 5 juri yang bersifat macam hakim juga. Hakim tu walaupun dia ketua hakim, dia tak boleh sewenang-wenangnya putuskan hukuman. Dia kena tanya juga juri-juri yang dilantik, yang merupakan pegawai undang-undang juga, dan juga hakim juga yang mendengar perbicaraan kes di mahkamah tersebut. Itu yang menarik, yang uniknya sistem kehakiman ni. Kalau kita tahu, kita ingat macam cerita dalam filem-filem Cina, kungfu cerita Wong Fei Hong sebagainya kan, hakim tu seorang je dia jatuhkan hukum. Tak kat Malaysia ni dia bukan macam tu. Kita ada sistem juri. Kalau you tengok cerita orang putih, Amerika Syarikat, kalau cerita-cerita pasal forensik ataupun cerita pasal kehakiman ni, keputusan dia akan undi 5-1, 5-3 contohnya, 4-2. Macam tu lah. So mana majoriti yang kata bersalah, maka jatuh salah. Tapi kalau majoriti kata tak bersalah, tak bersalah. Itu sistem juri itulah yang cikgu nak cerita pun. Cikgu pun bukan dalam bidang tersebut, you boleh explore, boleh dapatkan maklumat kat luar. Okay, ada lagi? Ain? Yang lain? Cikgu Azrul mungkin nak respon ke apa?
Shinta ni baguslah Shinta ni. Cikgu rasa dah 2-3 malam bersama dengan program cikgu ni. Mudah-mudahan Shinta suka belajar dan jadi orang yang hebat lah satu masa hari nanti insyaAllah. Shinta cita-cita nak jadi apa? Shinta? Oh Shinta. Malu ke nak jawab? Okay, Farah, ada nak respon apa-apa? Farah Wahidah? Dia 2 alam. Saya tak minat law, cikgu. Okey. Untuk dapat pengetahuan sajalah. So, kalau ada kawan-kawan, Farah ni PRS kita. So kalau Farah dengan Hidayah, kalau ada kawan-kawan nak bagi tahu cerita tentang lawyer, so you boleh ceritakanlah kat kawan ini. Sebahagian bermaklumat lah. Selebihnya passing dekat cikgu lah. Cikgu. Ya, Alia. Main. Antara lawyer dengan kaunselor, mana lagi better? Antara? Kaunselor dengan lawyer. Okey. Kalau Ain tanya cikgu mana yang best, sudah tentulah cikgu akan bias cakap kaunselor. Tapi dia ikut passion. Tapi kalau dari segi income, lawyer adalah gaji dia tinggi lah berbanding dengan cikgu. Tengok interest you apa. Sebab orang memilih kerjaya tu setiap orang dia interest masing-masing. Ada orang nak jadi lawyer sebab dia kata dia nak mungkin dia dulu keluarga dia mangsa kepada ketidakadilan manusia. Jadi dia belajar undang-undang, dia nak jadi peguam yang akan menegakkan undang-undang. Jadi dengan semangat dia macam filem-filem Hindustan kalau you tengok kan. Maksudnya sebab apa dia jadi peguam tu, sebab dia nak menegakkan kebenaran tu tadi. Itu ada orang yang sebegitu rupa. So kalau Ain kata mana best tak best, so kalau Ain tanya kaunselor, memang kaunselor akan cakap tugas dia yang bagus, banyak tolong orang. Kalau Ain tanya dengan lawyer cakap tugas dia the best. So masing-masing akan cakap pro and con lah. So dia ada pro and con je. Jadi lawyer ni kalau jadi penjawat awam, lawyer dekat pegawai kerajaan, mungkinlah macam nampak selamat sikit lah. Maksudnya gaji sentiasa jalan. Dia ada grade dia L41, 44, L48 sampai lah dia boleh jadi magistrate, jadi hakim dan sebagainya. Dia ada kenaikan pangkat. Tetapi kalau dia seorang peguam yang berkhidmat di swasta, mungkin itulah cabaran dia, iaitu macam pandemik hari ni kan. Maksudnya mahkamah tu kena tutup sebab ada virus COVID. Jadi dia ni swasta, maksudnya tak ada kes, tak dapat duit. Sebab dia akan dapat duit berasaskan pihak tertuduh ataupun pihak yang dituduh tu dia bayar kes. Maksudnya bayar dia untuk nak tolong lawan kes bagi dia menang, macam tu. So biasanya kalau sekarang ni tengah miskin lah lawyer tu. Tapi kalaulah suasana yang biasa, maksudnya suasana yang normal, tidak ada COVID, tidak ada pandemik seperti ini, so menjadi pendapatan lawyer tu sangat tinggi. Gaji dia sekali kes, sebab tu kalau kamu kamu pernah baca berita, tengok berita kan, TV3, contoh Azwan Ali menang saman 1 juta. Bukannya Azwan Ali tu dapat 1 juta sebenarnya. Memang dia menang 1 juta kos tu. Tetapi Azwan Ali mungkin cuma dapat 20,000 je. Lebihnya adalah bayar peguam. Bayar kamu lah sebagai seorang peguam yang menangkan kes tersebut tu. Ada orang contoh katakan ada dalam kalangan kita ni, you kena bully misalnya. Ini isu popular kat sekolah lah. You mangsa bully. Kemudian pihak sekolah tak bantu mangsa, dan you saman pihak sekolah. Bukan saja you mahan sekolah, sebenarnya you saman, ibu bapa kamu saman Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kos rawatan trauma yang mangsa bully you lalui itu sebanyak dengan kos 400,000 misalnya. So you menang. Maksudnya hakim tu you dapat 400,000. Bukan you dapat 400,000 total, tapi adalah portion-portion yang hampir, kalau tak salah cikgu, 60% adalah milik kepada peguam yang kendalikan kes awak lah. Macam tu. So kalau awak seorang peguam, kalau awak kendalikan kes tersebut,
awak tu yang akan dapat duit tersebut. Okey, cinta je cikgu, saya cita-cita nak cikgu insya-Allah. Okey, insya-Allah cikgu doakan semoga you dapat yalah, makbul, Allah makbulkanlah impian cita-cita you menjadi seorang cikgu insya-Allah. Belajar betul-betul, sungguh-sungguh. InsyaAllah boleh je, tak ada yang mustahil. Okey, ada lagi? Razik baru sampai. So seronok dia kalau undang-undang ni memang seronok kalau you explore, yang you minat kerja-kerja yang berkaitan dengan siasatan, penyelidikan. Jadi seorang peguam adalah merupakan salah satu caranya lah. Dan memang penting pun dalam negara, sangat penting. Kalau sebelum ni cikgu ada bagi tahu talk berkaitan dengan apakah jenis-jenis pekerjaan yang menjadi keutamaan ataupun yang penting untuk masa depan. Antaranya adalah dalam bidang polisi dan pentadbiran. Bila sebut polisi dan pentadbiran, dia tak lari daripada undang-undang lah. Dan betul kalau kamu cakap, cikgu susah ke nak belajar undang-undang? Secara jujurnya, kalau cikgu dapat maklumat daripada rakan-rakan, sahabat yang ambil undang-undang, memang tough lah nak jadi seorang pengamal undang-undang. Maksudnya cabarannya sangat tinggi lah, sangat hebat. Seperti mana nak menjadi seorang doktor pun, dia ada cabaran dia sendiri. Nak menjadi seorang doktor pun, dia bukan, jadi seorang peguam pun, pengamal undang-undang bukan mudah ain. Tapi kalau cerita pasal tadi, kaunselor dengan lawyer, mana mudah cikgu? Dan tentulah jadi kaunselor lebih mudah belajarnya berbanding menjadi seorang lawyer. Yang tu cikgu tahu. Sebab level profesional, kaunselor pun profesional, tetapi dalam masyarakat punya susunan masyarakat, mereka yang berada dalam undang-undang, orang kata darjatnya lebih tinggi sikit lah daripada jawatan sebagai seorang guru di sekolah. Dari segi kemuliaan tu Allah yang bagi. Sudah tentulah jadi cikgu lagi mulia lah daripada jawatan lain, sebab mendidik kamu daripada tak kenal huruf A, kenal huruf A, daripada tak kenal alif bata, kenal alif bata. Sudah tentu cikgu, sudah tentulah jadi guru pun mulia. Semuanya kalau Aim cakap berkaitan dengan susunan masyarakat, sudah tentulah jawatan seperti profesional undang-undang tu berada di atas sebagai seorang guru. Dan kita perlu juga undang-undang, pengamal undang-undang untuk nak bantu cikgu. Cikgu tak tahu pasal undang-undang. Jadi kalau ada kes berkaitan dengan orang pelajar menghina cikgu, menghina guru, melawan guru, orang undang-undang ni lah yang akan bantu cikgu. Tengoklah, sama ada hakim, macam kes ada berlaku di Seremban kan, ada satu cikgu tu dia tampar murid dia tengah hisap dadah kan, tengah menagih dadah. So masuk dalam kes, kalau ikut undang-undang kertas tu, sudah tentulah memanglah cikgu tu bersalah sebab memukul anak murid tersebut dengan menggunakan kekerasan. Memang ikut law tak boleh. Tetapi hakim ataupun peguam yang berada dalam court itu, mungkin dia buat pertimbangan lain. Dia percaya cikgu tu buat sedemikian bukanlah sebab bencikan pada murid itu, tapi sebab sayang. Marahnya dia kenapa muridnya terlibat dengan dadah. Jadi dia bertindak sedemikian rupa. Intention itu akan dianalisis lah, akan dinilai. So saya percaya guru-guru, terutamanya cikgu-cikgu di USJ 23, kalau ada yang garang ke, kalau ada yang membebel ke, kalau ada yang bagi kerja ke dan sebagainya, maka mereka itu garang itu bukanlah disebabkan oleh benci ke marah, tapi sebenarnya untuk nak mendidik. Kita fikir yang bersangka baik je, insyaAllah. Jadi kalau kita bersangka baik, semuanya akan jadi harmoni, insyaAllah. Itu dia. Okay, ada lagi? So tinggal berapa orang lagi? Okay, Nik ada lagi. Nik ada lagi, Nik. Nik dah jumpa dah you punya personality diri? Tak, cikgu. Tak jumpa lagi? Tak buat lagi ya ujian personality reset dah. Nanti cikgu tunjukkan you punya result apa nama tu, personality kejaya you lah. Saya tak pasti is it true you ataupun bukan. Nanti cikgu akan WhatsApp lah you punya result tu. Kalau you tak setuju, kita buat sekali lagi. Okay, Ain, okay. Sarah? Okay Sarah, belajar boleh? Kat rumah?
Are you here, Sarah? Sarah Hila? Ada cikgu. Okay, very good. Liana ni kelas mana ya? Aliana Muhdali ni? Pak Tita. Pak Teta. Rasanya banyak kali saya tanya ya Liana. Tak tengok muka, nampak N je. Tengok muka perasan lah. Okay, alright. So kalau tak ada apa-apa lagi, cikgu rasa cukup sekadar ini. Tak maaf kalau rasanya macam you tak rasa puas hati. Kalau you rasa nak tanya, boleh tanya. And then boleh je sentiasa kontak dengan cikgu ataupun cikgu Wani lah. Ataupun mana-mana cikgu yang you rasa you lebih selesa. It's okay, terpulang. And then cikgu open lah pada kamu, dan cikgu ada bagi borang kepada guru kelas kamu siapa yang nak dapatkan perkhidmatan kaunseling secara talian ni lah. So maksudnya ini saja cikgu buat program sebagai brainstorm. So kalau nak macam spesifik, kita boleh bincang terus secara spesifik. Tanya betul, maksudnya kita brainstorm. Macam ni mungkin bercampur, mungkin nak tanya, mungkin segan, ada adik, ada kakak dan sebagainya. Ada cikgu dan sebagainya. Nanti bila dalam counselling tu, insyaAllah kita akan buat secara tertutup. Dan kita akan kupas lah sampai kulit buang isi, makan isi-isi tu kita kenyang lah macam tu. Baru kita akan puas lah dengan maklumat tersebut. Ini just go through je. Sama, yelah walaupun tak sama macam face to face, tetapi inilah cabaran insyaAllah. Ya Azrul, nak cakap apa? Tak ada. So kalau you nak, Azrul pun boleh bantu kalau apa. Boleh je, kalau apa-apa nak bantu, boleh je mesej atau WhatsApp ke. Kita cuba bantu untuk cari apa sebenarnya hala tuju kamu semua. Ya, tak ada masalah untuk kami bantu. InsyaAllah. Okay, so jam pun menunjukkan jam 10 malam. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.